Okey, selamat datang diucapkan kepada peserta-peserta untuk sesi webinar yang diadakan pada hari ini ya. Selamat pagi dan selamat datang kepada semua. Kita ada di sini dalam attendees sedang 30 lebih dan kita ada 70 yang register. Yang mendaftar nanti mereka akan datanglah. Sekarang adalah pukul 11 dan saya sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada semua peserta webinar MPC. So pada 27 hari bulan Ogos pada pukul 11 pagi ini, webinar MPC ini akan mengadakan topik tentang insentif berkesan, tingkatkan pengeluaran. So saya pasti yang hadir pada hari ini adalah semua usahawan-usahawan yang ingin mendengar tentang insentif Bistari. Ini adalah siri yang pertama, maknanya pertama kali kita buatkan sesi webinar ini berkenaan insentif Bistari. Jadi dari segi masa kita ada dalam 1 jam dan kita akan minta saya akan perkenalkan apa itu SPPE ataupun saya akan kenalkan sedikit tentang insentif Bistari. Kemudian saya akan menjemput penceramah kita iaitu Encik Muhammad Adil. Dia akan berkongsi sebenarnya pengalaman bagaimana syarikat beliau sebelum ini ada mendapatkan insentif dan bagaimana dia boleh memperbaiki proses dan kecekapan syarikat beliau ya. Dan kita juga akan adakan masa untuk soal jawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan mikrofon, nanti boleh unmute mic di situ. Dan boleh juga menulis di chat box ya. Dekat sini ada chat box. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di hadapan tu ada chat box. So, saya akan check chat box itu. Kalau ada soalan boleh adakan di situ. Jadi untuk tidak berlengah masa, saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Adil kerana sudi meluangkan masa Cik Adil. Terima kasih Cik Adil dari Bangi kan Cik Adil ya? Kita memang beroperasi di Bangi lah. Okey, so bersiaran juga dari Bangi? Bersiaran daripada Bangi hari ini. Okey, sebelum saya serahkan kepada Cik Adil, mungkin saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang insentif Bistari yang diperkenalkan oleh MPC ya. Okey, saya akan berkongsi skrin saya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah nampak skrin saya. Cik Adil boleh nampak skrin saya? Ya, Puan boleh nampak. Okey, so saya pasti para peserta juga boleh nampak. Okey, ini poster yang kita war-warkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Ya, kita ada Cik Muhammad Adil. Okey, sekarang saya ingin memperkenalkan apa itu SPPE yang di bawah Perbadanan Produktiviti Malaysia ataupun Malaysia Productivity Corporation ya. Dia ditubuhkan pada 2017 ya skim ini sehinggalah sekarang. Okey, SPPE ini adalah skim peningkatan produktiviti enterprise yang dijalankan oleh MPC. Jadi dalam hal ini sebenarnya MPC ingin membantu ya usahawan-usahawan syarikat SME terutamanya kecil dan sederhana untuk meningkatkan produktiviti mereka. Okey, dari segi objektif kenapa kita adakan insentif Bistari ini adalah untuk memupuk minda dan amalan sistem pengurusan produktiviti dan inovasi yang berkesan. Di mana PKS akan diharapkan lebih berdaya saing dan kita juga mahu adakan syarikat-syarikat contoh untuk SME. Jadi Cik Adil pada hari ini adalah salah satu ya daripada Organic Gains dan Berhad adalah salah satu syarikat contoh yang ingin kita kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, Malaysia ini ke arah negara maju ya, yang kita harap dapat mencapai pada 2030. Jadi pada dalam usaha ini PKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana digalakkan untuk mempertingkatkan penggunaan automasi dan juga meningkatkan inovasi dalam proses pengeluaran dan juga perkhidmatan perniagaan. Tak kira sama ada manufacturing ya, sama ada pembuatan ataupun perkhidmatan, kita mahu semua PKS kita ini mempertingkatkan automasi dan kita adakan inovasi dari masa ke semasa. Jadi program yang kita ada ini kita harap dapat membantulah PKS ya, insentif yang kita berikan ini kita harap dapat membantu PKS mencapai produktiviti tersebut. Okey, antara program intervensi yang kita tawarkan daripada tahun 2017 sehingga pada tahun ini adalah program 5S, program Innovative and Creative Circle, ya, menghasilkan inovasi dan kreativiti. Kita ada juga program Lean, iaitu pembaziran yang dikurangkan. Kadang-kadang kita ni kalau boleh kurangkan pembaziran, kat situ kita boleh tingkatkan profit ataupun keuntungan ya. So kita ada juga program insentif untuk ISO, TPM ya, dan kita ada juga PLWS, Productivity Linked Waste System. So ini antara program-program yang kita tawarkan untuk PKS dalam skim ini. Jadi sekejap lagi bila saya jemput Cik Adil akan beritahulah program yang mana satu sebenarnya syarikat Organic Gain ini telah mendapat pada tahun yang lepas. Okey, ini adalah tentang pengagihan jumlah insentif ya yang kita ada pada tiap-tiap tahun ni. Dia adalah fokus-fokus tertentu. Pada 2020 ini lihat ya, sebanyak 175 syarikat telah mendapat insentif. Antara sektor terpilih adalah kita ada tourism ya, agro-food, kita ada machinery and equipment, private healthcare, professional services, ICT dan lain-lain. Jadi untuk tahun 2021 ni kita belum ada pengumuman lagi. Jadi kita harapkan tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh datang ke website NPC dari masa ke semasa ya, hujung-hujung tahun tu dah boleh cuba dah untuk lihat kepada 2021 apakah insentif dalam bidang apa lagi yang akan ditawarkan kepada PKS. Jadi itu saja untuk memperkenalkan SPPE ya, insentif, smart insentif ataupun insentif Bistari. Jadi saya dengan ini ingin memberi ruang kepada Cik Adil sebenarnya untuk memperkenalkan dulu Cik Adil, syarikat Cik Adil dan apa yang telah dilakukan sebelum ini. Over to you, Cik Adil. Terima kasih Dr. Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil bin Abdul Wahab. Saya daripada syarikat Organic Gain Sdn Bhd lah. Dan saya kat sini ingin mengucapkan terima kasih lah banyak pada NPC kerana menjemput saya dalam sesi webinar ni. Ini adalah kali pertama lah saya menggunakan sistem webinar ni. Jadi saya minta maaf kalau ada beberapa kekurangan lah. Sebenarnya kami dengan NPC ni sangat rapat. Dan setiap tahun kita akan memberi input-input dan update kan, dijemput oleh NPC untuk membentangkanlah apa perkembangan terkini dalam industri kan. Jadi saya perkenalkan dululah syarikat kami kan. Jadi kalau boleh kita over to the slide, Doktor. Okey, baik. Terima kasih Cik Adil. Syarikat Cik Adil ni adalah pemprosesan makanan, dia ada ya, ISO. Dia sudah mengeksport pun, syarikatnya sudah mengeksport ke luar negara dan juga pasaran dalam negara sudah tentu dengan berbagai-bagai sijil yang dia ada ni, halal, HCCP, GMP dan sebagainya. Jadi dengan itu saya akan tunjukkan slide Cik Adil sekejap ya. Okey. Okey, Cik Adil dah nampak slide-nya ya? Ya. Sekejap. Boleh ke belakang? Ke depan. Oh yes.
Okay. Ah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua attendees. Jadi nama syarikat kita Organic Gain Sdn Bhd. Next, Doktor. Okay, jadi kita membawa brand Salwa lah dengan kita punya tagline sebagai a tradition made simple. Maksudnya adalah satu tradisi dipermudahkan. Kita beroperasi mula pada tahun 2000 dan kita menceburi bidang makanan ni secara besar-besaran bermula pada 2010 lah. Sebelum tu sebenarnya kita buat herbs. Kami dulu pengeluar produk-produk kesihatan mengkudu. Kemudian pada 2010 tu kita mula menceburi bidang makanan lah. Dan produk-produk lain yang kita buat ni adalah produk-produk yang dipermudahkan kan. Macam kita buat paste, kita buat ready to eat products kan. Sebab tu tagline kita tradition made simple. Maksudnya satu tradisi itu kita permudahkan. Seperti contoh kita buat rendang, kita masuk dalam detox pouch. Jadi kita kata produk-produk ni semua membantulah consumer dalam nak memasak. Contohnya banyak juga consumer-consumer yang memberi feedback yang baik sebab dengan konsep dan pengeluaran yang kita buat ni lah. Dan antara kita kata apa, kejayaan-kejayaan yang kita dah capai tu, kita dah ekspor ke Saudi kan. Dan sebenarnya kami ni adalah supplier yang kita adalah pembekal kepada industri umrah dan haji sebenarnya kan. Banyak kita besar ni dalam pasaran di Mekah dan Madinah dalam kita nak cater untuk kita punya jemaah-jemaah lah. Kemudian kita juga selain daripada mengeluarkan produk, kita juga mengeluarkan servis lah. Iaitu kita boleh mengeluarkan servis untuk OEM produk dengan sama ada bahagian food service atau retail lah. Dan ada juga customer kita ni banyak pelbagai latar belakang. Ada juga daripada yang bukan Malaysia kan. Kita ada buat dengan projek dengan Japanese, Singaporean. So kita punya misi dan visi adalah untuk menjadi syarikat halal yang mempunyai competitive advantage lah dengan menggunakan teknologi lah. Jadi dengan sebab itu bila kita ada teknologi, Doktor, kita sangat penting untuk kita ada satu program yang boleh memberi, adakah kita punya pengeluaran tu sangat efisien lah. Bukan sekadar daripada segi produktiviti tu tinggi, tetapi kita juga nak murahkan kos kan. Next, Doktor. Ini ada contoh-contoh produk kita lah. Kita ada buat Malaysian, kita ada buat ready to cook paste, pelbagai jenis resepi. Kalau kita tengok sini kita ada 4 jenis paste je, tapi sebenarnya paste ni adalah paste ibu lah. Maknanya daripada 4 resepi ni boleh jadi dalam 100 resepi kan. Kadang-kadang kalau tuan-tuan dan puan-puan yang pernah travel pergi umrah tu mungkin tak sedar lah. Tapi makanan yang dimakan di hotel-hotel Mekah, Madinah tu kebanyakannya menggunakan produk kami. Kan, contohlah. Jadi Organic Gain juga supply di hotel-hotel ya? Ya, hotel-hotel. Dan kita juga bekerjasama dengan travel agent lah macam Juara Travel, Andalusia. Ni semua kita punya customer-customer lah. Kita juga ada menjual, mengeluarkan produk food ingredient, santan. Kemudian yang terbaru lah, ini saya highlight sikit lah sebab kita ada buat produk ready to eat, ration pack. Kita ada dalam 20 ke 30 resepi ya. Produk-produk ni sangat sesuai kalau kita pergi hiking, kalau kita pergi kita pergi travel, orang yang pergi ultra marathon. Ini produk yang boleh kata apa, convenient lah sebab produk konsep dia kita tak perlu nak simpan dan benda ni dah masak dah, tinggal kita masuk dalam air panas dan buka dan kita boleh menikmati makanan tu lah. Di samping itu kita ada juga buat premium range produk ready to eat juga macam sardin. Kita ada juga buat kambing perap kan. Biasanya kita dengar kambing perap ni kita jual frozen kan. Tapi kita telah mengambil langkah inovatif.
hasil daripada program Lean yang saya akan share kejap lagi lah. Jadi menyebabkan kita boleh berfikir kreatif dan inovatif dan menjadikan macam produk-produk yang mana dalam biasa dalam kita panggil frozen product line ni, kita menjadikan dia sebagai shelf stable product, iaitu produk yang tak perlu disimpan. Kadang-kadang kan kalau usahawan nak berkembang dengan kami, kita buat produk frozen ni, kita nak kena invest kan, kena beli peti sejuk, dan kita kata transportation pun mahal. Jadi kita buat produk yang tak perlu sejuk beku ni, kita boleh ada di Lazada, Shopee, menggunakan khidmat pos laju. Jadi aim kami adalah untuk memudahkan. Jadi kalau kata customer nak beli, dia boleh tekan pos laju hantar, macam itulah. Itulah. Okay, ini next. bukan orang nak hiking aja, Cik Adil. Orang kadang bekerja kan, dia tak sempat. Ya, jadi betul. ini paling mudah juga ni. Kalau orang bekerja tu satu puan, satu lagi orang yang macam kita nak keluar kan, kadang-kadang kita boleh order nasi tu online, nak tambah-tambah kan. Kita panggil tabletop. Maksudnya kita ada produk-produk tu atas meja kan. Okey, ni kilang kita di Bangi, production area kita dalam 7,000 kaki persegi. Kita ada fasiliti production, packaging. Kita juga ada in-house laboratory. Dan kita juga bekerjasama dengan agensi-agensi kajian dan juga pihak universiti dalam kita nak membangunkan produk. Dan kami punya prioriti lah dalam syarikat adalah untuk kita menyokong Bumiputera dan juga local universiti lah, daripada farm to table. Maksudnya kalau ada konsep yang baik, kita bekerjasama dengan MADI, bekerjasama dengan UPM untuk mendapatkan produk-produk yang baik dan kita dapat mengkomersialkan produk tersebut. Itulah, jadi banyak aktiviti-aktiviti yang dijalankan dan 100% kita kata staff dan pekerja-pekerja kita groom daripada lokal Bumiputera lah, anak tempatan. Dan kebanyakan juga kita ambil juga, kita juga program practical trainee daripada universiti, kita nurture, dan kebanyakan mereka juga dah berkerjaya dengan kita lah. Cuma mungkin orang tak kenal lagi kita, tapi jadi saya pun kalau ada mana-mana yang berminat nak datang kilang, nak melawat, saya buka lah, jadi boleh contact saya bila-bila masa, boleh datang dan melawat. Walaupun universiti pun datang, kadang-kadang orang daripada negara lain pun datang. Kita ada educational trip lah, sebab kita memang nak mempromosikan teknologi dan usahawan tempatan lah, kan. Kita memberi balik lah pada komuniti. Next data. Okay, ini sedikit sebanyak saya tunjukkan video lah, macam mana proses pengeluaran secara general. Okay, saya mainkan video dia sekarang. Okay, proses kita bermula dengan penimbangan. Kalau tengok kat situ, kebanyakannya perempuan, kita punya operator ni. Kemudian mixing, okay. Proses kita mencampur dan kita memasak lah. Kalau tengok ni pun operator perempuan ni. Kemudian kita fillkan produk kita dalam pouch. Okay, kemudian kita sealkan dia. Dan kebanyakan proses ni adalah full automation lah. Maknanya menggunakan mesin yang otomasi. Kemudian kita akan susun produk-produk ni atas tray retort dan masuk dalam mesin retort lah. Dia lebih kurang sama lah dengan proses pengetinan lah. Tapi retort pouch ni ada banyak advantage lah. Dan yang terakhir adalah automation di packaging lah. Dalam fasa yang terakhir automation ni kita sedang buat, dan insyaAllah agak tergedala sikit sempena COVID ni, tapi insyaAllah kita akan cuba selesaikan Disember ni lah, by the end of the year. Dia ada macam pakai robot juga ya? Kita memang ada bekerjasama dengan syarikat Bumiputera juga untuk menghasilkan robot. Sebagai langkah juga persediaan lah untuk kita menceburi industri 4.0 ni. Sebab bila kita memang nak menaik taraf lah production kita. Dan yang saya nak highlight di sini adalah program
lean lah, macam yang Dr. Ida cerita tadi. Kita bekerjasama dengan MPC di bawah skim SPPE ni untuk kita membina program Lean Management System lah. Saya akan cerita sedikit lah pasal apa itu Lean Management System. Dan Bistari Management Consultancy adalah kita panggil technical provider yang di-appoint, dilantik oleh MPC untuk membantu kita lah dari segi implementasi program. Okey, jadi program intervensi kita adalah Lean Management System. Lean Management ni adalah program yang diinovasi oleh Toyota pemulanya. Jadi dipanggil the Toyota Way lah, Toyota Production System, dan perkara ini objektif dia adalah untuk mengurangkan pembaziran macam Dr. Ida cakap tadi. Di samping itu juga bukan sekadar mengurangkan pembaziran, kita juga nak menaikkan value. Maknanya kita kena identify dalam sistem production kita apakah perkara yang memberi nilai. Bukan sekadar ni lah. Jadi macam kami ni, kita punya fokus dia ada 6, iaitu kita nak kurangkan kita nak meningkatkan, mengurangkan 7 jenis wastage ni, kita panggil pembuangan, sama ada pembuangan. Satunya kita stok yang berlebihan kan. Kedua, masa menunggu, lead time. Lead time. Kadang-kadang bila orang tanya kalau kita order berapa lama kita dapat, kita kata 14 hari. Jadi 14 hari tu kita agak lama lah sebenarnya dalam pengulangan production. Waiting time. Jadi customer kena menunggu kan. Dalam masa 14 hari baru dapat. Kemudian kita ada transportation, rework. Rework ni adalah macam bahan-bahan lebihan buangan, apa kita nak buat kan. Dan kadang-kadang bila kita jalan production, ada bahan mentah yang berlebihan. Bukan sekadar produk yang berlebihan. Kita jalan production, customer order 100, kita buat 150. Jadi 50 kilo tu apa kita nak buat, itulah. Dan dengan program ni kita boleh meningkatkan satu, safety, keselamatan, moral pekerja, productivity, quality, mengurangkan kos dan juga meningkatkan delivery punya time, maksudnya penghantaran yang segera lah. Maknanya kalau kita kata customer order 3 hari dapat daripada 14 hari, itulah. Okay, next. Kita punya program dengan MPC ni tak lama, kita mula daripada Mac 2017 sehingga Oktober kita dah selesai lah. Dan milestone ni saya beritahu adalah projek yang dalam kita nak menghasilkan Lean Management System. Tapi sepatutnya kita dah ada, kita maintain je lah. Jadi daripada Mac, April, Mei, lepas tu Jun, Julai, Ogos sampai Oktober lah. Yang agak lama sedikit tu Ogos sampai Oktober tu adalah implementation dalam keadaan kita nak buat. Jadi sangat penting adalah untuk kita determinekan apa dia kita punya goal dan milestone, supaya kita kata dalam setiap step tu kita boleh mencapai apa yang kita nak capai daripada step by step lah. Sebab kalau kita kata Lean Management System ni memang banyak komponen tapi dia adalah benda yang tak berterus, tidak pernah habis lah. Jadi kita penting sebab kita kena determinekan scope kita dalam kita nak buat perkara ni. Okay, next Doktor. Next Doktor. Sudah. Ini project ini activities ya. Okay, aktiviti Antara aktiviti yang kita jalankan dalam program SPPE ini, pertama adalah training session lah. Training ni ada dua, satu training yang diberi oleh pihak Bistari Management, dan juga training yang diberi oleh MPC lah. Kemudian kita ada site visit. Site visit ni adalah kita pergi melihat tempat yang orang dah pernah buat. Jadi bila kita dapat lihat tempat yang orang dah buat ni, membuka mata dan pandangan kita lah. Yang paling penting menaikkan semangat kita untuk kita buat lah. Dan saya selalu pakai prinsip ni dari hidup saya. Kalau kita tak tahu nak buat sesuatu tu, kita tengok apa yang orang buat dan kita fikir kenapa orang buat macam tu. Mesti ada
kata apa, hikmah di sebalik apa yang orang tu buat kan. Jadi dalam kita tengok balik, kita semangat lah nak buat. Macam kita buat 5S tu. Kemudian kita ada workshop. Workshop ni adalah sesi perbincangan dengan kita punya trainer. Kita juga participate dalam Lean Kiranova. Lean Kiranova ni adalah program yang MPC anjurkan. Sangat baik dan kita rasa malu dan segan lah juga sebab company-company yang masuk Lean dan Kiranova ni jauh lebih kata apa, advance daripada kita. Tapi satu benda yang baik sebab kita dah masuk dalam komuniti tu, dan saya percaya bila kita berada bersama mereka yang dah advance ni, kita akan rasa terpanggil untuk menjadi seperti mereka. Macam itulah. Jadi kita balik tu berkobar-kobar lah nak buat kan. Tapi seronok lah, dan antara saya boleh menjadi kenangan manis pada kami yang kita tengok projek orang macam yang paling seronok kita tengok tu Proton lah. Kita dapat tengok macam mana kita punya satu company yang memang banyaknya Bumi Putra yang buat kan. Yang projek dia tu kadang-kadang nampak simple tapi praktikal lah. Kadang-kadang kita tak nampak solution depan mata kita tu sangat mudah tapi kita tak nampak. So itu yang pentingnya. Dan terakhir sekali kita juga masuk seminar-seminar yang dianjurkan oleh MPC. MPC jemput individu-individu yang berprestasi tinggi ni untuk membagi kita input lah. Dan akhir sekali kita jalankan audit dan membuat implementasi pada apa yang kita rancang. Sesi webinar kita hari ini pun hasratnya sama Cik Adil ya. Harap-harap dengan presentation Cik Adil ni mereka ada partisipan yang rasa terpanggil, rasa nak buat begini juga agaknya ya. Betul. Cuma jangan rasa apa yang saya cerita ni terlalu detail dan kompleks lah kan. Cuma saya just nak revealkan, nak bagi tahu pada semua pendengar benda yang perkara SPPE dan juga program Lean ni sangat berkesan dan baik dan boleh membentuk kita lah. Bagi kita satu, kita panggil total overview lah. Maksudnya pandangan menyeluruh tentang apa ni yang kita buat selama ni kan, dalam kita nak buat pengeluaran ni. Jadi antara produk-produk project core modul, kita kata modul asas teras dia adalah satu value stream mapping. Macam BSM ni kita nak tengok nilai kat mana sebenarnya dalam kita punya productivity tu, daripada kita buat barang masuk sampai barang keluar tu, kat mana sebenarnya duduk nilai productivity kita tu. Itu nombor satu. Nombor dua, dalam Lean juga dia ada core project management. Kita belajar macam mana kita menguruskan kita belajar macam mana kita manage, uruskan kita punya projek ni cara teratur. Mungkin masing-masing ada format masing-masing, tapi kita jadikan sebagai satu standard. Jadi daripada top management sampailah low level worker, maknanya pekerja bawahan, kita pakai standard sama. Itu yang paling besar lah. Kemudian kita ada work site control, maknanya sebelum ni kita ada kawal, tapi adakah kita kawal dengan keadaan yang berkesan? Macam contohnya pekerja 3 orang, hari ni 2 orang, kemudian kejap 5 orang. Adakah sebenarnya apa yang kita kontrol tu membantu juga mereka macam tu. Dan ada solution dalam work site control ni yang membantu top management untuk memahami apa yang pekerja bawahan lalui, sebab dia orang lalu hari-hari kan buat production hari-hari. Jadi dia orang akan nampak, dan bila adanya work site control ni memudahkan semua pihak lah. Visual monitoring ni pun juga benda yang menarik kan, macam apa ni, kita selama ni semua yang ada dalam kepala otak kita ada dalam buku nota, ada dalam laptop. Jadi bila kita nak tengok, kita kata apa, kita terpaksa buka. Tapi cuba kita bayangkan, saya masih tak boleh lupa lah apa yang MPC bagi tahu tu. Cuba kita bayangkan kita tengok bola, tapi kita tak tahu skor. Kita nampak bola tu ke kiri, ke kanan, kita tak faham. Jadi macam itulah. Jadi kita ambil skor bola tu, kita letak luar. Jadi kita baru tengok pun kita tahu, oh dah 3-0, oh dah 4-0. Macam itulah konsep dia, kan. Kemudian proses flow arrangement ni adalah kita susun atur. Kita rasa proses tu ada 5, tapi sebenarnya kita menyusahkan je.
Jadi kita daripada 5 proses tu kita jadi 3 proses. Hanya sebab kita rapatkan je. Daripada proses A ke B tu jauh, kita rapatkan. Terus dia jadi satu proses. Macam itulah. Itu yang paling banyak impact. Dan akhir sekali Kaizen lah. Kaizen ni adalah, kita kata bukan sekadar, Kaizen ni adalah penambahbaikan yang berterusan. Tetapi sebenarnya bukan sekadar penambahbaikan dari segi kerja saja. Tapi konsep Kaizen tu yang paling penting, kita sebagai individu ni adakah kita sentiasa menambah baik kita punya kualiti kerja, disiplin diri, motivasi diri kan. Dan saya nampak yang paling penting adalah budaya Kaizen. Sebab kalau kita boleh meningkatkan budaya Kaizen, kita akan boleh buatlah. Okey, kemudian project implementation, ini apa yang kita dah buat lah macam kita buat 5S activity. Kita susun atur je. Kalau sebelum apa ni, mula-mula kita buang dulu, sisih perkara yang kita tak perlu, kemudian kita susun. Lepas tu kita apa ni, kita sisih, susun, sapu, seragam dan selalu amal lah. Sapu, lepas tu kita susun, bagi dia standard, dan akhir sekali yang paling susah sekali adalah selalu amal. Itulah 5S yang banyak bagi kita punya. Ini 5S ni bukan sekadar pengeluaran lah, di office dan pejabat jugalah. Kemudian kita improve workplace safety lah. Macam kita company, bila kita meningkatkan keselamatan di bahagian production, kita terima feedback yang baik daripada pekerja sebab dia nampak orang atasan dan juga staff-staff atasan ni care lah, maknanya sangat prihatin kepada orang-orang bawah kerana keselamatan nombor satu. Jadi baru diorang akan bagi balik pada kita dia punya productivity, sebab dia rasa selesa, selamat bekerja. Tapi kalau dia tak rasa selesa dan selamat di tempat kerja, dia akan buat lebih mungkin 50% daripada capability dia. Ini memang meningkatkan moral dan keselamatan lah. Kemudian quality inspection lah, kita buat Kaizen. Kalau dulu kita check quality pakai mata, pakai tangan, jadi kita memudahkan dari segi keseragaman. Kita buat satu mesin yang harga dia adalah RM300. Kalau kita beli mesin ni mungkin RM5,000, RM6,000 lah kan. Tapi dengan expertise dan kepakaran pekerja kita sendiri, diorang invent benda ni, sekadar ambil bahan-bahan terbuang, buat. Jadi kita dapat buat inspection yang lebih baik lah. Kemudian equipment control, kita control kita punya mesin dan automasi supaya tidak keluar. Bila kita tengok mesin kita normal lah. Kalau tidak, kita buat apa pun, kita tunggu, oh mesin rosak, tak ada jalan production. Itu yang berlaku downtime. Maksudnya mesin rosak, tak boleh nak jalan production. Akhirnya customer terpaksa tunggu lama. Sebab kita nak tunggu pembekal datang, repair, buat maintenance, baru boleh jalan production. Dan dalam processing makanan ni sangat penting. Sebab makanan ni adalah satu perkara yang mudah rosak. Jadi apa pun kami terpaksa kita kena buat equipment control betul-betul supaya produk kita tak sentiasa rosak lah. Dan production control ni penting, especially production control penting, maknanya kita kawal kita punya pengeluaran ni, kerana yang paling penting adalah manpower lah. Manpower maksudnya pekerja kita dari segi mereka. Diorang kadang-kadang pekerja bawahan ni dia tak bagi tahu kan. Kita buat perancangan, tapi kita kena ambil juga susun atur, maksudnya dia punya stamina. Macam main bola kan. Player bola ni dia punya kata apa game yang paling peak seminggu sekali. Tapi kalau hari-hari dia lawan bola, mungkin minggu depan injured lah, macam tu kan. Jadi kita kena buat susun atur production control tu supaya kita tahu ada juga manpower yang mudah bosan sebab dia buat kerja sama je. Jadi kita buat work shift control kan, minggu ni dia buat ni, minggu depan buat ni. Ada juga manpower yang mengeluh, asyik saya je balik lambat tuan. Jadi kita pun ubah. Jadi mereka tahu dengan ada production control tu, semua orang akan lebih memahami lah. Dan akhir sekali first in first out dekat delivery control. Delivery control ni adalah macam mana kita susun atur kita punya delivery supaya efisien. Kan? Kadang-kadang kita nak pergi satu tempat tu, mungkin kita nak hantar barang yang sikit,
tapi kita boleh slot inkan dengan yang lain. Jadi kita buat dalam bentuk root. Jadi produk yang awal demand akan keluar dulu kan. Kalau kita pun kita pergi kedai makan, kita order dulu, orang datang order belakang kita, tiba-tiba dapat makanan, kita pun marah. Kita rasa kenapa makanan kita tak siap lagi kan. Jadi macam tu jugalah perasaan kita punya pelanggan kan. Jadi itulah yang projek-projek yang kami dah buat lah. Project implementation. Okay, next Dr. Project impact ya. Project impact. Ini adalah hasil projek kita ni punya impact pada kita punya pengeluaran lah. Kalau kita tengok ada beberapa perkara kat situ, worksite control. Kalau kita tengok 5S lah, sebelum adanya program SPPE Lean Management ni, kita punya level of 5S ni level 2. Kita target level 4, tetapi dengan program yang kita buat meningkat kepada level 3. Jadi maksudnya pemahaman dan implementation yang kita buat ni ada peningkatan yang baik, walaupun tidak mencapai level 4 yang kita nak, tetapi kita masih berada di landasan yang betul lah. Kemudian pada continuous flow kita mengurangkan change time ni adalah masa kita mengubah produk, sebab kita banyak produk. Jadi dulu makan masa 6 jam 40 minit untuk kita tukar daripada produk A ke produk B. Kita target 2 jam tapi kita tak dapat capai. Tapi tak apa, kita dapat juga masa yang baik, iaitu kita mengurangkan 2 jam daripada 6 jam tu, kita dapat dalam 4 jam 5 minit. WIP ni produk yang tak siap. Maksudnya produk yang masih dalam proses tapi belum siap lah. Work in progress. Setiap kali kita buat, kita akan tertinggal. Maknanya pada proses A sampai C. Jadi sekarang ni kita buat one piece flow, kita akan pastikan setiap hari tak ada produk lebihan yang tak siap ni. Sebab produk tak siap ni dia memberi impression yang tak baik pada customer juga. Bila customer tengok, apa sebab produk ni tak siap? Apa yang diorang ni buat? Macam itulah. Jadi mudah. Lepas tu kita kurangkan distance. Kita juga mengurangkan manpower dekat packaging tu. Okey, dengan kita ubahlah, dulu kita perlu 7 orang. Akhirnya sekarang ni kita perlukan dalam 5 orang sahaja. Kita dapat save 2 manpower. Bukan kita buang orang, tapi 2 orang ni kita hantar dekat proses lain yang boleh meningkatkan pengeluaran dekat tempat kita yang lambat. Macam itulah. Kemudian kita ada pull system yang paling penting. Dulu kita plan buat produk, customer tak minta lagi. Jadi kita beli barang, kita buat produk duduk dalam stok kita dalam seminggu, 2 minggu macam tu, kemudian orang beli. Tapi sekarang ni kita dengan situasi mencabarlah, khususnya lepas COVID ni, bila customer minta aja, kita ada pull system. Maksudnya kita dah tahu dah, okey, raw material kita ada, kita boleh buat banyak ni. Jadi customer kita kata, okey boleh. Jadi customer kita order, kita terus buat. Jadi dulu kita tak boleh nak fleksibel macam tu. Kita kata, okey, minggu ni dah ada production yang ni. Kalau customer nak, kena minggu depan. Jadi kita rugi 7 hari. Macam itulah kan. Dan juga last kali, breakdown mesin rosak pun dah kurang kan. Dan akhirnya kita tak terlalu banyak simpan stok yang tidak terjual, macam itulah. Okay, next. Cik Adil, kita ada soalan ni daripada peserta, iaitu daripada Cik Edmund Lim. Dia kata, Cik Adil, apakah anggaran kos yang diperlukan untuk Lean ini? Yes, sebenarnya Lean untuk insentif bawa SPPE ke ataupun Lean? Soalannya situ Lean. Okay, sebenarnya Lean ni bukanlah kepada fokusnya kepada kos membeli mesin. Dia tak banyak. Sebenarnya dia lebih kepada kepakaran. Jadi kalau kita mengurangkan kos, sebenarnya Lean punya objektif adalah untuk mengurangkan kos. Jadi
mungkin kos-kos kita tu untuk buat lean ni adalah lebih kepada training, seminar kan, site visit. Tapi kalau kita kata nak beli mesin untuk buat lean ni tak ada, sebab dia bukan mesin, dia adalah kita punya pengurusan bekerja. Jadi dia melibatkan banyak pihak. Nak dapat pengetahuan dulu ya, kena invest tu nak dapat ilmu tu. Jadi mungkin investment situ ada pada training and seminar lah. Yang tu je lah kos dia. Tapi yang lain tu kebanyakannya tengok, contohnya kita nak repair barang ke, ataupun kita nak beli tape, tak banyak lah. Saya spend lebih kurang dalam RM500 je sebulan untuk buat 5S. Macam tu je. Tetapi yang paling penting, kita tak spend banyak, tetapi sebenarnya kita boleh save cost banyak. Kalau kita tengok dekat sini kami punya estimation yang cost saving kita sebulan adalah sebanyak RM70,000. Dia dekat banyak mana? Sebab value added time, masa. Masa ni adalah duit sebenarnya. Sebab kita gaji kita still bayar. Bangunan kita still bayar. Fixed cost kita jalan. Jadi selama mana kita tidak ada value added time, kita still bayar. So kita mengurangkan, contoh kan, kita punya kapasiti kilang tu kita boleh buat 100 tan. Sebab kita punya lead time iaitu proses menunggu tu lama. Tetapi bila adanya lean ni, kita fleksibel dan boleh buat, dan banyak customer boleh datang lebih banyak daripada kita. Dan masa-masa terbuang sebab menunggu tu, kita manfaatkan dengan buat pengeluaran produk lain. Jadi daripada situlah kita dapat save cost yang banyak sebenarnya. Dan macam direct labor tu adalah maknanya kita sebelum ni kita ada 17 orang, kemudian ada orang yang berhenti, kita ingat nak ganti sebab tak cukup. Tapi dengan adanya lean, kita rupanya, itulah lean, dia punya kelebihan. Kita ingat kita tak mampu buat, tapi bila kita organize betul-betul dengan lean management system ni, akhirnya kita boleh buat dengan 14 orang yang ada kan. Biasanya kalau tradisional kita nak buat sesuatu projek, kita perlukan mesin. Tetapi dengan adanya Kaizen culture yang kita belajar dalam lean tadi, sebenarnya kita boleh buat. Dan kita hanya memerlukan inisiatif daripada kita punya pasukan untuk buat benda tu dengan mesin yang ada. Jadi kita dah boleh jalan projek dan kita boleh memberi jualan kepada syarikat. Benda yang kita tak pernah fikir kita boleh buat, kita boleh buat. Itu yang paling penting lah, Lee. Saya boleh explain sikit dekat slide yang seterusnya ni kalau kita tengok. Doktor, cuba next. Okay. Macam ni kan, apa impact daripada sales and marketing lah kalau kita tengok kan. Impact pada sales and marketing. Nombor satu, kita dulu memang, kalau kita katalah, kita design kilang kita memang untuk buat paste dan produk-produk liquid. Kita tak pernah sangka kita boleh buat RTE, produk-produk yang ada ayam, daging. Kita tak ada mesin. Tetapi dengan adanya lean management system ni, dia melatih pemikiran kita untuk kreatif. Dan kita berfikir dengan strategi yang lebih baik, rupanya kita boleh buat. Jadi kita buat, daripada kita nak beli mesin mahal, yang harga ratus-ratus ribu, kita spend dalam RM5,000 je untuk kita modify sikit mesin kita, dan kita boleh buat production untuk produk yang lain. Sebab ada demand. Masa kami tu, kebanyakan customer datang, you boleh tak buatkan kita RTE? Kita minta maaf lah, kami terpaksa tolak, kita tak boleh buat, kita tak ada mesin. Tapi lepas datangnya lean tu, kami boleh buat. Dan sekarang kami datang jumpa baliklah customer lama tu. Cakap dengan dia orang, kita dah boleh buat sekarang. Tu dia, oh you dah invest mesin Tak. Terus saya bawa dia tengok, oh dia kata baguslah, you kreatif lah. Ini kita dapat daripada lean management system. Kemudian opening of sekali lagi apa? Opening of new sales channel sama juga. Dulu kita tak sangka, sebab apa? Kita secara tradisinya kita, kalau kita jalan production tu, kita akan jalan production secara besar. Kita buat stok dulu baru kita nak jual. Tetapi sekarang ni bila kita dah fleksibel, ada lean, kita fleksibel. Maksudnya kalau orang order 2-3 hari, kita confident kita boleh buat. Jadi kita buka lah channel baru online. Sebab bila kita pergi online, kita pergi direct consumer, produk memang tak sama. Kadang-kadang orang minta ni, kadang orang minta tu.
Kita tak ada stok pun tapi kita berani buat lah. Sebab kita tahu bila customer minta, kita boleh buat. Macam itulah. Dan boost kita punya sale sebab kita boleh buat produk customize. Macam dulu kami tak ada polisi untuk bantu untuk OEM ataupun buat resepi ikut kehendak usahawan tu. Tapi sebab kita confident, kita ada link, kita tahu kemampuan diri kita, kita boleh buat, kita buka. Jadi kalau kita tengok dengan kedatangan COVID dan juga kita ada industri 4.0, pasaran akan jadi lebih customize, akan jadi lebih personal pada kita. Macam dia akan tengok kita, ada orang dulu kalau dia nak beli, dia beli barang ni je. Tapi sekarang orang kalau kita pergi kedai, contohnya kita beli tea life, kita nak masukkan apa? Kita nak masukkan boba, kita nak masukkan tu, kita boleh pilih. Jadi kita dapat offer kepada customer. Jadi customer akan lebih mudah dan tertarik lah nak datang dengan kita. Customize kemudian, dalam hal ni? Customize. Kalau kita pergi kedai kan, saya nak nasi goreng kampung pedas sikit, tak boleh lah, kita tak buat ni. Mesti kita takkan datang lah. Tapi sebab kadang-kadang anak kita tak boleh makan pedas tapi nak makan nasi goreng kampung, faham tak? Jadi kadang ada kedai yang boleh buat, kita mesti akan datang je lah. Itu dari segi kita rasa personal lah pada kita. Dan last sekali, customer lebih confident lah sebab kita boleh buat lebih cepat kan. Especially customer yang sekarang. Jadi customer akan lebih kata apa, appreciate lah kita sebab kita dulu kita janji 14 hari tapi 3 hari dah sampai. Dia puas hati lah. Macam itulah. Itu impact yang real lah dalam kita punya sales marketing. Okay, next point. Overall summary lah. Maknanya secara rumusannya productivity meningkat. Bila productivity meningkat, profitability meningkat sebab kita kurang membuang. Orang kata kita kurang membuang. Dulu banyak benda kita buang lah sebab kita tak tahu macam mana kita nak manfaatkan bahan buangan. Jadi bila kita ada lean ni, kita kurangkan pembaziran, kita kurangkan pembuangan bahan-bahan mentah yang kita tak boleh turn into sesuatu yang berkesan. Macam contohnya air, elektrik, benda-benda yang macam itulah. Dan customer puas hati dan last sekali peningkatan dalam sale tu memang nampak ketara lah kan. Tetapi yang paling penting juga pada profitability dan reducing wastage. Jadi itu saja pada saya. Terima kasih doktor. Secara panjang lebar ni. Saya harap saya punya persembahan ni tak adalah terlalu teknikal. Takut mungkin ada banyak yang tak faham kan. Terima kasih Cik Adil atas penerangan dan perkongsian itu. Ada soalan di sini daripada Cik Said, Tuan Said Abdullah Hashim ya. Dia kata soalan pertama, apakah kaitan 5S dengan pengurusan lean? Soalan kedua, bagaimana anda meningkatkan penglibatan pekerja dalam program ini? Silakan. Saya tulis. Mula-mula 5S 5S, apakah kaitan 5S dengan pengurusan lean? Yang kedua, bagaimanakah anda meningkatkan pelibatan pekerja dalam program ini? Tingkatkan penglibatan pekerja. Okey, nombor satu kita kata lean manufacturing ini sebenarnya adalah kita kata program menyeluruh dan 5S ni adalah kita kata sebenarnya teras dalam kita nak menjalankan lean management system. Sebab apa? Sebab 5S ni saya kata teras dia sebab dia adalah basic. Kalau kita nak kita nak mencari kat mana sebenarnya nilai yang paling penting dalam kita punya aktiviti pengeluaran ni, kita tak boleh cari kalau tak ada 5S. Sebab 5S dia menyusun supaya pemikiran kita akan lebih cepat. Contohnya kita kata kita nak identify dekat pengeluaran tu, kita nak tengok macam mana nak bagi proses tu cepat. Sebenarnya kalau kita buat 5S,
automatik proses tu akan cepat sebelum kita ubah apa-apa. Sebab kita tahu tempat A kita letak ni, bahan mentah A. Tempat B kita letak bahan mentah B. Jadi sebenarnya 5S ni adalah teras yang paling penting dalam kita nak membuatkan lean management system. Dan kalau kita tak ada lean management system pun, memang saya recommend untuk mulakan dengan 5S. Tak boleh 5S, kita start dengan 2S. Sebab kita menyusun atur ni adalah perkara yang basic. Dan kita boleh nampak impact dia. Contoh kita nak cari pen kita tahu dah meja pen kita dekat laci pertama. Kalau lari, kita boleh tengok, mesti ada orang ambil pen aku. Sebab kita dah ada susun atur. Okey. Saya harap jawapan saya menjawablah. Okay, kemudian macam mana kita nak tingkatkan penglibatan? Tingkatkan penglibatan ni mudah je. Sebenarnya bila kita buat lean manufacturing ni, lean management system ni, kita kena mula daripada pihak atas. Okay? Kita kena mula daripada pihak atasan. Kita kata komitmen syarikat. Syarikat kena ada polisi dan komitmen untuk buat, dan dia memerlukan penglibatan semua daripada, kita kata contoh kita ambil 5S lah, kita kata orang bawah buat 5S di pengeluaran tapi di office tak buat. Jadi macam mana orang bawah nak ada moral yang tinggi tu buat sebab orang atas tak buat. Jadi sebenarnya kita mula dengan cari ilmu berkenaan dengan lean atau 5S. Jadi bila kita faham apakah itu lean dan 5S, mudah untuk kita menerangkan kepada pekerja kita. Dan bila semua orang buat, kemungkinan akan ada satu atau dua pekerja yang kurang buat. Ya, kita tingkat lagi promosi, tingkatkan awareness, bagi dia faham. Dan saya nampaklah bila seluruh operasi syarikat dan juga penglibatan semua pekerja termasuk yang tidak terlibat pengeluaran pun buat, jadi maka akhirnya suasana dan budaya tu terbentuk. Bila dia dah ada budaya, dia akan buatlah. Itu ya, dah kena bentuk budaya tu. Nak kata bentuk budaya ni makan masa sikit Cik Adil ya, bukannya orang kata sekejap. Sebab tu kita kena ada konsisten lah. Saya lihat sekejap jika ada soalan lain dan juga jika ada orang raise hand ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh raise hand, angkat tangan. Ada gambar tangan dekat skrin tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan klik gambar tangan tu saya boleh tengok siapa yang nak bercakap. So saya lihat di sini kalau ada, setakat ni tak ada lagi gambar tangan ni. Ya, boleh angkat tanganlah soalan. Jadi kalau saya bagi mungkin okey sekejap. Edmund Lim ya. Cik Edmund, ada soalan ni Cik Edmund ya. Cik Edmund boleh unmute mic. Kalau ada soalan. Encik Adil, bagaimana boleh dikatakan insentif berkesan dapat tingkatkan pengeluaran dari sudut industri SME sendiri? Boleh saya jawab soalan tu, Doktor? Sila. Dekat chat. Okey, mudah je. Dari sudut SME ni, kadang-kadang kita mengalami masalah customization lah. Saya boleh cerita daripada sudut food industry lah. Sebab makanan adalah benda yang personal. Tak semua orang suka makan apa kita makan, dan tak semua orang tak suka apa kita makan. Kita pun kadang-kadang tak pandai makan tu orang. Jadi daripada sudut SME yang mengeluarkan makanan food, bila kita ada lean ni, kita ada budaya, kita sentiasa kreatif dalam nak mengeluarkan sesuatu pengeluaran produk. Jadi macam saya cakap tadi, kita duduk dan kita fikir balik batasan daripada kita punya perkara yang kita boleh buat pengeluaran. Contohnya, kita ada buat investment machine. Mesin kita boleh buat 5 jenis produk sahaja. Tetapi kita sebenarnya kita yang cakap 5 tu sebab kita beli mesin tu yang boleh buat. Tapi kalau kita ada lean
dengan insentif yang diberikan oleh MPC ni, kita dapat faham apa itu lean. Dan lean boleh mengajar kita untuk ada kreativiti dan budaya kaizen yang baik. Kita akan cari satu inovasi macam mana kita boleh meningkatkan pengeluaran, sebab kita nak pasaran tu. Kan, macam orang nak order pada kita sebab tak ada orang lain, mungkin dia kenal kita, dia nak bantu kita, tapi kita tak boleh buat. So sebelum kita kata kita tak boleh buat dulu sebab ada batasan-batasan pengeluaran, dengan adanya lean kita akan belajar macam mana kita nak buat inovasi, dan inovasi adalah salah satu core lah dalam lean manufacturing management system. Dan sebab kita kena ada pemikiran kreatif dan inovatif. Dua perkara pemikiran ni memang akan bantu kita untuk move forward lah, especially on SME, dalam kita nak, kita kata score lah pasaran tu, macam tu. Ada soalan lagi daripada Cik Liu ni, Kin Sun Liu. Dia kata kat mana nak belajar lean? Agak ramai juga yang tanya ni. Mereka pun berminat juga ni, Cik Adil. Lean manufacturing ni mungkin boleh berhubung dengan pihak MPC lah berkenaan dengan program SPPE ni, sebab masa kita dulu saya pun tak tahu pasal lean ni. Saya biasa dengar lah, tapi memang kami punya program tu kita buat dengan MPC. Mungkin boleh berhubung dengan Pak MPC kot, sebab kadang-kadang saya dengar MPC memang ada buat seminar berkenaan dengan lean. Basic lah, jadi kita pergi dulu kursus nombor 1, kita dengar dulu dan kita cuba dapatkan tahu, dan daripada situ mungkin MPC boleh membantulah untuk mendapatkan macam mana. Tapi kalau berminat nak datang kilang saya, nak tengok macam mana kita buat pun boleh. Jadi boleh dapatkan information lah daripada syarikat saya. Saya tinggalkan email saya di ruangan chat, mungkin kita boleh jumpa dekat situlah. Okay, boleh mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang berminat boleh menghubungi MPC, because kerana MPC ni dia memang menawarkan program lean ini untuk macam consultancy project, training dan sebagainya. Saya setuju dengan Cik Adil tadi. Jadi kalau misalnya kita nak mula ni, kita kena awareness dulu. Masuk dulu tengok apa ada, baru kita pergi step kedua, barulah kita involve dalam projek-projek yang tertentu ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa nanti pergi ke laman web MPC untuk mendapatkan maklumat lanjut. Dari segi tahun 2021 tu untuk tahun ni mungkin dari segi grant tak ada, dari segi program memang ada. Untuk tahun 2021 kita akan war-warkan lah towards end of the year ini, mungkin boleh melihat ke website-nya. Mungkin kita dah dekat 12.30 hari. Satu soalan terakhir saya fikir boleh kita ajukan di sini daripada Cik Abdullah Tuan Syed Abdullah Hashim. Dan soalannya, dalam melaksanakan aktiviti ini, adakah syarikat anda menubuhkan jawatan kuasa khusus untuk merancang, menilai dan memperbaiki pelaksanaannya? Okey, terima kasih Doktor. Ya betul. Kita memang kena ada jawatan kuasa khusus lah untuk lean manufacturing. Dan jawatan kuasa khusus itu mestilah meliputi beberapa aspek seperti promosi dan juga aspek macam implementasi. Jadi kita kena tubuhkan jawatan kuasa ni sebagai badan penggerak, dan kalau kita nak macam kami, kita memang libatkan dalam jawatan kuasa tu seluruh organisasi, baik daripada staf bawahan sehingga atasan, sebab kita nak menyatakan komitmen syarikat bahawa kita nak buat ni. Jadi kita memang ada dalam 2-3 orang pekerja bawahan yang kita rasa memang berfikiran kreatif, inovatif, ada positive attitude, kita masukkan dalam jawatan kuasa tu, sebab mereka ni lah orang yang lebih tahu tentang pengeluaran. Mungkin kita tahu dari segi perancangan, tetapi yang menjalankan kerja hari-hari tu mereka, dan imbuhan daripada pemikiran mereka tu yang kita harus nilai lah. Sebab kadang-kadang dia buat dah penyelesaian tu, tapi dia tidak buat secara terancang, tersusun, rapi lah. Contohnya mungkin dia ada buat penambahbaikan di satu proses A ataupun B, tapi
tapi dia takut untuk jadikan benda tu official supaya orang lain ikut. Jadi fungsi jawatankuasa itulah untuk ambil apa yang dia buat tu dan war-warkan kepada semua bahagian, benda ni bagus, saya nak semua orang buat macam ni. Jadi moral dia akan meningkat dan orang lain pun akan ada budaya masing-masing nak buat lebih baik lah. Itu yang paling penting. Okay. Terima kasih Cik Adil. Kalau ada soalan-soalan lain mungkin para peserta boleh menunggu ya untuk siri yang kedua, insentif Bisari siri kedua. Tarikhnya belum ada lagi ni, tapi sila orang kata periksa dari masa ke semasa kita akan berterusan lah. Jadi mungkin kata-kata akhir Cik Adil sebelum kita menutup bersiaran ni. Okey, akhir kalam saya ucap terima kasihlah pada MPC, kepada semua pemerhati, attendees kerana memberi sokongan lah kepada kita punya sudut webinar ni. Siri webinar ni sangat penting sebab menghubungkan kita dan saya rasa kepada semua usahawan-usahawan jangan rasa kita ni rendah diri dan takut untuk duduk dengan orang-orang lain. Kita pergi je sebab bila kita bercampur dengan orang-orang besar ni kita akan nampak sebenarnya kita boleh buat pun sama dan kita nak dapatkan semangat daripada nak buat dan dekat situlah peranan MPC yang paling penting. Macam mana kita nak dapatkan ilmu-ilmu melalui seminar-seminar dan training. Dan saya bersyukur sangat kerana mendapat bantuan daripada MPC ni dan sehingga hari ini saya memberi baliklah dan saya memang harap supaya siapa-siapa saja pun yang pernah berurusan dengan MPC ni untuk bagi balik pada komuniti lah sebab kita datang daripada dunia tu dan bila kita memberi balik insya-Allah ramai orang akan jadi lebih baik daripada kita. Saya ucapkan berbanyak terima kasih bagi pihak semua peserta, bagi pihak MPC mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Adil atas perkongsian selama sejam. Saya rasa saya sendiri memang learn a lot lah from you Cik Adil ya. Sebab saya ni di Mitra Business School ini mengajar, jadi saya memang sangat gemar jika saya dapat berhubung dengan industri. Menghubungkan antara universiti dan industri itu sangat penting bagi saya. Dan saya yakin ya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana ini semua usahawan-usahawan yang penuh semangat. Kalau tak dia tak datang ni hadir pada insentif Bisari siri pertama ni. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan harap dapat berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.